Wajah sebuah kereta terkenal pada tahun 2001 juga terkenal dengan kerosakan unit power window-nya yang sangat kerap kita dengar berbanding kisah putus cinta pelajar tingkatan 2. Adik-adik jangan marah, abang gurau sahaja. Tetapi seperti sahabat-sahabat yang sedang menonton, saya pun sayangkan kereta saya. Jadi untuk video kali ini kita akan tukar power window unit. Baik, jalan ceritanya. Untuk kereta saya ni, tingkapnya langsung tidak boleh dinaikkan. Simptom awal sebelum ianya rosak, saya perasan yang tingkap ini tersekat-sekat masa nak dinaikkan. Dan sekarang terus jatuh ke bawah. Dan apabila saya start kereta dan tekan button window, motor power window still lagi berfungsi, tapi tingkapnya entah hilang ke mana. Jadi persoalannya sekarang ialah apa masalah power window ni sebenarnya? Apa benda yang berlaku? Adakah ini agenda aluminium? Ataupun mungkin juga tingkap ini dah jatuh dan juga pecah? Sebab apa? Bila saya cuba untuk tutupkan pintu ini, dia akan berbunyi perit dengar. Andaian demi andaian tiada gunanya, jadi kita perlu buka dan tengok apa masalah di dalam. Jadi skru pertama yang perlu dibuka adalah di belakang door handle ini. Kemudiannya, 2 biji skru yang tersembunyi di belakang sini. Kena buka dulu covernya baru boleh nampak skru. Kemudian skru yang tertutup di sini. Dan jika anda pandang ke kanan, ada satu lagi skru yang duduk di sisi pintu. Dengan menggunakan screwdriver mata bunga, tarik door handle dan kita akan buka skru door handle di bahagian dalam. Kemudian ambillah screwdriver mata lepeh, congkelkan dia, kemudian keluarkan door handle cover dari tempatnya. Anda anjakkan sikit pandangan ke kiri dan kita akan buka pula skru yang tertutup di sini. Selakkan sahaja penutupnya ke tepi dan buka sahaja skrunya seperti biasa. Step seterusnya, alihkan pandangan anda ke kanan dan kita akan buka skru di sisi pintu. Putar dan cabut. Kemudian kita perlu buka penutup pemegang pintu di sini. Ambil screwdriver mata lepeh dan congkel sahaja dari bahagian atas. Nice. Barulah anda boleh akses kedua-dua skru di belakang sini. Tapi malangnya saya ada satu sahaja skru, yang lagi satu lagi saya tak tahu hilang ke mana. Seterusnya kita perlu buka power window punya switch. Perhatikan ada sedikit gap pada power window switch. Jadi apa yang anda perlu lakukan ialah ambil screwdriver mata lepeh, lilitkan dengan masking tape supaya nak elakkan dia calar dan congkelkan dia ke atas. Tarik dia sepenuhnya ke atas, kemudian perhatikan ada wire yang bersambung di bawahnya. Pada wire ni ada satu latch di bawahnya, anda tekan sahaja dan pisahkan wire dari power window switch. Begitu. Jangan biarkan ia terjuntai, masukkan dia ke dalam. Barulah kita boleh keluarkan door panel sepenuhnya. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi wire yang terlekat pada door panel, iaitu wire yang menyalakan lampu di bawah pintu sini. Pusingkan mentol lawan arah jam, cabutkan dia, kemudian biarkan dia tergantung begitu sahaja. Barulah kita boleh pisahkan door panel sepenuhnya. Untuk nak buka frame besi di atas ini, apa yang anda perlu buat ialah buka wire side mirror, motor power window dan juga wire untuk door lock. Anda pastikan tiada apa yang melekat pada frame besi pintu. Jangan lupa juga wire yang bersambung di belakang speaker pintu anda. Cabutkan klip wire dengan berhati-hati supaya ianya tidak patah. Selepas itu barulah kita akan buka wire yang pertama, iaitu wire side mirror dengan menggunakan screwdriver mata lepeh. Side mirror cover ni pun anda boleh buka kalau anda nak buka lah. Di belakangnya ada 3 klip, congkel sahaja dan tarik ia keluar. Inilah dia klip yang saya masukkan di belakang tadi. Bila anda masukkan nanti, pastikan ia tak bengkok ya. Teralihkan pandangan ke door handle dan anda perlu buka skru di bahagian kiri dan juga kanan. Kemudian alihkan pandangan anda ke belah kanan lagi dan kita akan buka klip yang berwarna putih di sini. Congkellah dengan berhati-hati agar ia tidak patah sebab dialah yang akan memegang door panel. Seterusnya kita akan buka wire untuk door lock dan biarkan ianya tergantung. Kemudian kita akan buka juga wire untuk speaker. Anda tolakkan saja soketnya ke tepi dengan menggunakan screwdriver lepeh. Kemudian kita akan buka keempat-empat skru speaker. Barulah speaker boleh dikeluarkan sepenuhnya.
Jadi wire yang berwarna putih ni adalah wire power window. Wire inilah yang bersambung pada motor yang tersembunyi di belakang sini pada kawasan yang ada 3 skru. Untuk getah ni pula anda kena congkel dia keluar, kemudian anda kena masuk balik ia ke dalam. Jadi sekarang kita akan buka power window punya wire. Cuba anda perhatikan, dia punya female socket lebih kurang sama macam female socket untuk speaker. Dan jikalau anda cuba, memang boleh masuk. Jadi anda berhati-hati ya semasa buat pemasangan. Jadi anda kena ingat, wire untuk speaker nipis, wire untuk power window tebal. Bila sudah selesai cabut, anda sorokkan wire power window ke belakang. Dan kita akan congkel getah ni dengan menggunakan screwdriver mata lepeh. Anda perlu congkel ia keluar dengan sepenuhnya. Kemudian macam saya cakapkan tadi, anda kena letakkan dia ke belakang. Sekarang barulah kita boleh buka frame besi yang berada di atas sini. Ada 4 skru di bahagian kiri bersaiz 10mm dan sama juga di bahagian kanan 4 biji skru bersaiz 10mm. Saya akan mulakan dengan bahagian kiri dahulu. Di bahagian kanan pula ada 2 skru di bahagian atas dan juga 2 skru di bahagian bawah. Dan sama juga masih bersaiz 10mm. Di atas ini ada window trim yang anda perlu buka. Anda congkel-congkel sahaja dia ke atas, kemudian cabut ia keluar. Baik, jadi frame besi ini slot in pada bahagian sini. Jadi anda tarik sahaja dia ke kiri, kemudian keluarkan ia sepenuhnya. Sekarang barulah kita boleh fokus pada bahagian power window unit, iaitu keseluruhan frame besi di sini. Dan ada 4 sahaja skru yang perlu kita buka. 2 di bahagian tepi dan 2 di bahagian bawah. Dengan menggunakan spanner 8mm, anda buka ke semua skru dengan penuh keyakinan. Jadi inilah rupa skru dia, seakan-akan paku payung. Kalau boleh anda simpan skru ini elok-elok supaya anda tak tercampur dengan skru yang lain. Setelah selesai ke semua skru, anda masukkan wire-wire ini ke dalam. Kemudian di bahagian kanan pula ada wire untuk door handle dan juga wire untuk door lock. Anda selitkan dia ke belakang. Dan finally kita boleh keluarkan power window unit sepenuhnya dengan berhati-hati ya. Jadi inilah dia power window unit yang lama dari pandangan hadapan. So sekarang ni kita akan terbalikkan dan tengok di bahagian belakang dia macam mana rupanya. Okey, saya dah nampak dah masalah dia. Pada bahagian arm dia patah terus bos. Jikalau kita perhatikan dengan lebih dekat, sepatutnya bahagian yang patah sini dia bersambung dengan bahagian sini. Berdasarkan dia punya patah ni, seakan-akan tingkap cermin seperti terlekat pada sesuatu dan saya suspek ianya adalah trim getah ni semasa tingkap nak dinaikkan ke atas. Bila ianya terlekat dan motor masih lagi memaksa, jadi inilah yang menyebabkan ia patah. Untuk buka cermin tingkap ada 2 skru yang memegang dia. Anda kena terbalikkan dahulu, kemudian bukakan skru dia. 1 skru di bahagian kiri dan lagi 1 di bahagian kanan. Gunakan screwdriver mata bunga dan buka saja seperti biasa. Dan ini rupa bentuk skrunya. Dan sekarang anda boleh pisahkan power window unit dan juga cermin tingkap kereta. Letakkan cermin ke tepi dahulu dan kita akan fokus pada bahagian motor power window. Jadi jikalau anda nak tukar motor power window, anda perlu buka motor power window bersama dengan dia punya arm sekali yang patah ni. Motor inilah yang menggerakkan arm ni ke atas dan juga ke bawah semasa anda menaikkan tingkap dan juga menurunkan tingkap. Jika motor anda saja yang rosak, cara penukarannya ialah anda perlu buka di belakangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 skru yang perlu dibuka untuk keluarkan motor sepenuhnya. Jadi anda bukalah ke 6 skru itu sama ada menggunakan screwdriver mata bunga ataupun soket bersaiz 8mm. Saya sarankan anda gunakan soket sebab ada setengah skru yang betul-betul ketat. Baik, selesai skru, apa yang anda perlu buat sekarang ialah angkat sahaja panel besi ni ke atas dan sekarang kita boleh nampak motor dan juga arm dia dikeluarkan bersama.
Tapi tak habis cerita lagi. Untuk nak buka motor di belakangnya ada 3 lagi skru yang anda perlu buka. Terpulang sama anda menggunakan screwdriver ataupun soket 8mm. Buka ketiga-tiga skru, kemudian perhatikan ada kaki kecil di situ. Anda jangan hilangkan kaki besi tu. Berbentuk silinder, jadi anda simpan dia di tempat yang selamat. Dan akhirnya barulah anda boleh tukarkan motor power window ini dengan motor yang baru. Tapi malangnya nasib saya, bukannya motor yang rosak tapi arm dia yang patah. Jadi nak tak nak kena tukar satu unit power window. Dan kosnya lebih tinggi berbanding tukar motor sahaja. Okay, so kena order lah. 4 to 6 days later. Jadi inilah dia power window unit yang baru. Ianya disertakan dengan plastik tab untuk memegang cermin tingkap power window bersama dengan 2 skru. Nice. Cuma anda kena perhatikan jika ada komponen yang bengkok seperti ini, yang mungkin terbengkok semasa shipping. Bro, macam mana boleh bengkok sedangkan ia daripada besi? Ya, memang dia besi, tapi sebenarnya dia besi yang sangat lembut. And sekarang ni saya dah tahu dah kenapa yang arm sebelum ni boleh patah. Jadi sebelum buat pemasangan, anda cek dahulu mana yang bengkok tu, anda luruskan dia ke jalan yang benar supaya ia tidak menyusahkan anda masa proses pemasangan nanti. Baik, settle. Sebelum buat pemasangan, kita akan bubuh dahulu grease pada bahagian yang ada pergerakan. Terpulang pada anda sama ada nak pakai grease jenis apa sekalipun, janji ia jalan dengan lancar. Untuk saya just gunakan brake caliper punya grease sahaja. Letakkan sedikit, gerak-gerakkan dia. Kemudian jangan lupa juga pada bahagian motor power window. Tapi yang ini jangan letak banyak sangat sebab nanti takut dia terpercik pada cermin tingkap anda. Letakkan tarikh supaya kita boleh tahu berapa lama ia boleh bertahan. Baik, sekarang pada cermin ni, malangnya tinted pada cermin sudah bercalar disebabkan ia bergeser dengan arm yang patah tadi. So sekarang ni apa yang saya perlu buat ialah tukar dengan tinted yang baru. So tunggu sekejap ya. Baik, akhirnya kita boleh pergi ke proses yang seterusnya, iaitu proses pemasangan. Step yang pertama, kita akan pasangkan semula cermin kereta pada tempat yang betul. Anda perlu pastikan di bawah cermin duduk pada bahagian sliding arm di sini, dan di bahagian tepinya pula duduk pada bahagian window channel. Kemudian anda perlu adjust sliding arm ini dengan 2 lubang skru yang ada pada cermin tingkap anda. Masukkan semula skru pada bahagian cermin tingkap di bahagian kiri dan juga di bahagian kanan, tapi jangan ketat sangat sebab ada plastik tab dekat situ. Setelah selesai pemasangan cermin, so kita tunggu apa lagi? Jom kita install dia pada pintu kereta. Untuk step yang kedua, anda masukkan dahulu pada bahagian kanan cermin tingkap pada window channel yang disediakan. Tapi malangnya saya gagal untuk posisikan dia dengan betul. Rupa-rupanya wire menghalang. Inilah definisi terlebih teruja. Cara yang betulnya ialah keluarkan semula power window, kemudian ambil wire-wire yang berselirat ni dan masukkan ke dalam lubangnya menghala keluar. Barulah wire-wire ni tak menghalang untuk pemasangan nanti. Baik, so kita letakkan semula, masukkan pada bahagian kanan dahulu pada window channel. Pada masa yang sama anda perhatikan wire untuk door lock dan juga door handle. Pastikan ia duduk di celah sini. Kemudian anda posisikan bahagian cermin tingkap dengan window channel di bahagian kiri. Itu saja. Untuk nak pastikan tingkap boleh naik dan turun dengan lancar, anda letaklah apa-apa produk pada bahagian window channel di sini. Untuk window channel di bahagian kiri dan juga di bahagian kanan. Anda letaklah silikon spray ke ataupun apa-apa saja produk yang boleh untuk power window. Baik, step yang ketiga, sekarang kita akan pasang ke-4 skru untuk power window unit. 2 biji skru di bahagian bawah dan 2 biji skru di bahagian tepi. Dan ingat ya,
Rupa skrunya seakan-akan paku payung. Anda pasangkan dia dahulu dengan menggunakan tangan, kemudian barulah menggunakan sepana 8mm. Step yang keempat, anda masukkan semula cover getah pada tempatnya. Step kelima, sebelum buat pemasangan sepenuhnya, kita akan test dahulu motor power window yang baharu. Sambungkan wire power window, kemudian kita akan sambungkan dengan power window punya switch. Masukkan soket wire dengan rapat, kemudian on kereta anda dan kita akan test sama ada ia berfungsi ataupun tidak. Ok, alright, so far so good. Risau ni sebab tinted baru pasang. Ok, settle. Alhamdulillah. Step yang keenam, kita akan pasang semula frame besi di atas dia. Anda posisikan dia dengan betul. Kemudian anda perhatikan wire untuk door lock dan juga door handle, bawa dia ke depan. Begitu. Pastikan lubang skru di posisi yang betul dan screw in ke 88 skru 10mm. Alright, step yang ketujuh, kita akan pasang semula door handle pada pintu. Ada satu skru di bahagian kanan dan juga satu skru di bahagian tengah. Kita akan kemaskan semua wire bermula dengan wire power window. Kita akan masukkan pada bahagian sini dan tekan sahaja sehingga rapat. Anda boleh gunakan zip tie untuk kemaskan wire supaya nanti bila tingkap turun tak adalah dia terhalang. Ataupun anda mungkin terlalu ganas seperti saya sehingga klip plastiknya patah semasa nak buka wire ini. So ini adalah alternatif yang bagus untuk nak ganti. Kemudian kita akan pasang semula wire untuk side mirror dan juga wire untuk door lock. Yang berwarna putih ni anda masukkan dia saja. Step yang ke-8, kita akan pasangkan semula speaker pada pintu dan pasangkan semula ke-4 skru pada speaker. Jangan lupa untuk sambungkan semula wire speaker. Dan ingat ya, wire speaker ni dia punya wire dia adalah jenis yang nipis dan juga ia tak ada clip pada female socketnya, jadi anda tolak sahaja sehingga rapat. Jangan lupa plastik tab yang berwarna putih ni anda letakkan balik pada tempatnya di sini. Kalau anda tak letak, nanti door panel akan duduk tak kemas. Step yang ke-9, anda pasangkan semula door trim dengan rapat dan juga kemas. Dan akhirnya step yang ke-10, kita akan pasang semula door panel pada pintu. Tapi jangan lupa untuk pasangkan semula mentor di bawah door panel. Kemudian anda posisikan dia dengan betul. Dan jangan lupa untuk keluarkan wire untuk power window punya switch. Pastikan door panel tidak dihalang oleh apa-apa wire ataupun benda-benda yang asing. Dan apa yang anda perlu buat sekarang ialah just tekan-tekan sahaja door panel sehingga ianya rapat. Pasangkan semula kedua-dua skru pada pemegang di sini. Macam yang saya cakap tadi, saya punya skru satu lagi entah hilang ke mana. Jadi saya akan pasang satu sahaja. Kemudian pasangkan satu skru di sisi pintu dan satu lagi skru di bawah cermin sisi. Masukkan semula door handle cover dengan rapat sehingga dia bunyi klik. Kemudian pasangkan semula skru di bahagian dalam. Jikalau anda buka side mirror punya cover ni, anda kena pasang semula sehingga rapat. Seterusnya adalah power window switch. Kita akan pasangkan semula wirenya dan masukkan power window switch sehingga rapat. Dan akhir sekali barulah kita akan pasang cover untuk pemegang pintu. Maka dengan ini lengkaplah sudah penukaran power window unit untuk wajah. Jadi yang step seterusnya anda perlu test tingkap, naikkan dan turunkan sehingga anda puas hati. Jadi dengan ini lengkaplah sudah penukaran power window unit untuk kereta wajah. Jadi apa pendapat sahabat-sahabat yang sedang menonton? Berbaloi ataupun tidak untuk nak tukar sendiri? Anda tentukan. Baik, saya akan akhirkan di sini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.